Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, sahabat-sahabat, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan sekali lagi kita berada di dalam masjid yang mulia ini. Bersama-sama kita menunaikan fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan budaya berjamaah ini akan kita teruskan sampailah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena orang yang melazimkan berjamaah itu dia akan dapat 5 fadilat. Di dunia ni dapat 5 fadilatnya. Yang pertama, dilapangkan hidupnya, tak ada banyak masalah. Yang kedua, dilepaskan dia daripada siksa kubur. Yang ketiga, dia dapat kitab amalnya nanti dengan tangan kanannya. Yang keempat, dia dapat menuju siratal mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Dan yang kelima, dia dapat masuk syurga tanpa hisab. Yang mana tanda cekabur? Yang mana tuan-tuan tanda? Membantulah. Ini tuan-tuan ini. Karena bagi orang lelaki, hukumnya fardu kifayah. Mesti berjemaah. Jangan seorang-seorang semayang di rumah. Sengaja tak siur nak datang ke masjid, ke surau. Di mana ada tempat jemaah, dia tak nak datang. Di mana ada tempat jemaah, dia tak nak datang. Nak semayang seorang-seorang di rumah. Orang jenis semayang itu dipanggil semayang yang sesat. Dengar elok tuan. Siapa saja semayang di rumah seorang-seorang diri, tak nak berjemaah, tak siur nak berjemaah, dia dikira sesat. Bukan Ibrahim apa ni? Nabi. Apa kata Nabi?
walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka juga semayang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah semayang seorang rumah. Walau taraktu sunnati man taraktu sunnati, barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, sunnat nabiikum, walau taraktu sunnat nabiikum la dhalaltum. Sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesat kamu. Jadi semua sesat, tak dapat pahala. Cuma dia tak berdosa kerana meninggalkan sembahyang, itu aja. Tapi pahala tak dapat. Jadi kalau dia berjemaah, dia dapat 5 fadilat. Yang pertama, Allah kurangkan masalah dia. Tak ada banyak masalah kesihatan, tak ada banyak masalah ekonomi, tak ada banyak masalah disiplin anak-anak dan sebagainya. Kurang, bukan tak ada masalah, kurang dia. Allah selesaikan masalah dia. Yang kedua, lepas ada siksa kubur. Siapa nak kena siksa kubur, ambil tangan. Siapa lalu nak siksa kubur? Siksa kubur ada 4 tuan. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala mematuk-matuk menggigit-gigit sampai kiamat. Yang keempat, dia masukkan api neraka, dia masuk dalam kubur. Dibalik-balik mayat dalam kubur tu. Macam orang makor kan? Makor, barbecue. Begitulah. Dibalik-balik ke mayat tu. Itu 4 siksa kubur. Yang mana lalu nak cakap apa? Bagi mereka yang melazimkan sembahyang, dia dapat ada siksa kubur. Yang ketiga, dia dapat kitab amalnya dengan tangan kanannya. Itu tanda orang bahagia tu. Dapat kitab amal dengan tangan kanan, tanda dia bahagia. Kerana Allah dah janji. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Surah Al-Insyiqaq. Barang siapa menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Cincai yang mereka cek dari mana-mana, dari beliau tak ada sampai muka seluruh dalam. Cincai yang mereka ambil. Dan dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Paling mengembirakan tuan-tuan dan puan-puan ialah apabila dia, isteri dia, anak-anak dia, menantu-menantu dia, cucu-cucu dia, semua masuk syurga. Itu yang paling mengembirakan. Bukan semua dapat ni. Rasul-Rasul yang tak dapat. Nabi Nuh tak dapat. Nabi Lot tak dapat. Kalau kita dapat, itu lebih mengembirakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia memiliki siratal mustaqim, cepat seperti kilat menyambar, seluruh lepas dia. Dan yang kelima, dia dapat masuk syurga tanpa hisab. Tak ada cek, terus dia masuk syurga. Itu dia. Fadilat mereka-mereka yang lazim sembahyang berjemaah. Siapa yang tak sembahyang berjemaah, lawan berarti 5 tadi. Disusahkan hidupnya, disiksa dalam kubur. 4 siksa itu disiksa bagi dia. Yang kedua, yang ketiga, didatangkan ular dan kala mematuk-matuk sampai kiamat. Yang keempat, dia akan memiliki siratul mustaqim, 2-3 langkah jatuh, 2-3 langkah terhubung. Yang keempat, yang kelima, dia akan dihisab dengan hisab yang berat. Hisaban syadidah, artinya hisaban yang berat. Itu 5. 5 apa? 5 bahaya bagi mereka-mereka yang meninggalkan jemaah. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita, yaitu perkara-perkara yang menyebabkan kita ini masuk neraka. Dosa besar, bukan kafir ya.
Kita dah habis cerita orang yang bersalah menjadi kafir kekal abadi dan waktu dah. Ini cerita orang yang dapat masuk neraka, tapi dah lama itu dia akan keluar dari neraka dan lepas daripada neraka itu dapat masuk syurga. Kerana dia melakukan dosa-dosa besar. Ya, dosa ni tuan-tuan dan puan-puan ada dua jenis. Satu dosa besar, lagi satu dosa kecil. Orang zalim melakukan dosa besar, orang fasik melakukan dosa kecil. Ya, dosa besar, kalau ikut kitab yang kita baca ni, ada 93 senarai. Kita baru baca yang 5 aja. Lagi berapa lagi? Kalau sebulan 5 berapa bulan habis ya kan? Tahu habis. Jadi dah jalan kita baca insya-Allah ya. Bulan surat 5 aja. Dosa-dosa besar ya. Yang pertama syirik tu bukan dosa apa, syirik tu kafir. Tapi dikira dimasuk dalam senarai dosa. Yang kedua syirik asghar, syirik kecil, iaitu riya. Yang ketiga marah, dosa tu. Yang ditolak oleh kebatilan. Yang keempat dengki. Yang kelima takabur. Malam ni yang kena. Kita pergi masuk yang kena. Yang keenam iaitu bersifat ujuk, mengujuk. Tadi takabur dia ujuk. Ujuk ni dia bukan takabur. Ujuk ni dia merasa diri dia hebat. Dia merasa diri dia sempurna. Dia merasa diri dia cara. Dia merasa diri dia pandai. Dia merasa diri dia rajin. Itu dia syok sendiri. Dia tak banding dengan orang lain. Heran diri itu namanya ujuk. Kalau ada orang begitu, itu dia ujuk tu. Dosa besar juga. Riak dosa besar dah kita baca dulu ni. Apa tak apa dosa besar. Tapi ujuk pun dosa besar juga. Ini taklah sifat yang patut kita, yang wajib kita jauhkan. Jangan ada sifat ujuk. Tuan-tuan dan puan-puan, makhluk yang pertama merasa ujub namanya asalnya Azazil namanya. Ada pula nama ni? Azazil. Berarti Azazil itu yang mulia. Orang yang mulia ketika itu. Dia ketika itu jadi tok guru kepada malaikat-malaikat. Dia bukan malaikat, tapi dia jin tau. Dia jadi budak, tapi dia jin. Tapi jadi tok guru kepada malaikat-malaikat. Jadi syekh kepada malaikat-malaikat. Nah, pada satu hari tuan-tuan, ada seorang malaikat naik ke langit, dia di bedik-bediknya Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tahu? Papan tulis yang tertulis segala takdir makhluk dalam dunia, dalam alam ni. Semua ditulis tu. Takdir saya ada, takdir terimam ada, takdir terwilayah ada, takdir tuan-tuan ada, takdir perempuan ada, tulis tu. Nah, dia bedik kan? Tengok pula penduduk langit di bedik pula. Yang tertulis di Lauh Mahfuz penduduk langit tu. Bedik tengoknya ada satu orang, satu jenis penduduk langit tu, dia akan jadi kafir dan terus masuk neraka selama-lamanya. Dia pun tetap balik pada tu, dia pun balik, naik balik ke langit. Sampai ke langit dia mula mengobak, tak mengobak. Dia tak dia nak membayar kan? Mengobak, tak mengobak apa? Merau, menjerit, nangis, nak kasih dia tu nangis. Mengobak, tak tiba. Dia mau tak terus pun mengobak. Tak terima mengobak. Betul tu orang gajah ni pada cakap orang gajah. Mengobak, dia menangis, kuat, merau. Mengobak. Malaikat yang lain tanya, kenapa kamu yang menjerit-jerit mengobak ni? Dia pun kata, kita ni salah seorang daripada penduduk langit ni, ada seorang yang menjadi kafir dan terus masuk neraka. Mana kamu tahu kita dari mereka lain? Aku baru tengok di Lauh Mahfuz. Iya kan? Katanya. Kalau ada gitu, malaikat tu orang penggajah juga. Kata. Orang pelumban tahu. Nengok itu malaikat yang lain pun nangis mereka dah. Merau mereka. Udah puas nangis, mereka pun mencorak. Apa kita nak buat ni?
kita tak nak jadi kafir dan terus masuk neraka ni. Ada seorang cadangkan, mari kita minta kepada guru kita supaya mendoakan dia. Ini cerita kitabnya juga tu, bukan nak melawak je. Mendoakan kita ni supaya kita tak termasuk dalam golongan orangnya disebut oleh dia Lohul Mahfuz. So untuk guru kita doa kita, dia pergi jumpa dengan guru. Itu guru tu nama siapa tadi? Azazil, yang akhirnya dipanggil dengan nama Iblis. Nama asalnya Azazil, yang mulia. Jadi panggil, jumpa dengan guru. Guru tu dia masih tu apa? Dia rasa dia bukan dia. Dia dah tak apa, okay, you come to me, I can pray for you, katanya. Pandai yang betul tu? Iblis tak pandai yang betul ke? Lagi tiada daripada dia cakap, tahu? Don't worry, I can pray for you. Aku boleh doa kepada kamu. Jadi, sampai waktunya datanglah dengan mereka tu, orang menghadap tubuh dan ada. Tubuh mendoa. Jadi dia doanya, Allahumma la taghdab alaihim. Jadi dia doanya, Allahumma la taghdab alaihim. Kalau saya doa begitu je tak faham kan? Tapi kalau saya tunjuk jari saya, tengok ni, Allahumma la taghdab. Ya Allah, janganlah engkau murka ke atas mereka. Janganlah engkau murka ke atas mereka. Kalau saya tunjuk jari tu, Allahumma la taghdab alaihim. Allahumma la taghdab alaihim. Ada tak yang tak kena doa tu? Tengok ni, ada yang tak kena doa tu? Mana tak kena? Yang tak kena apa? Yang berdoa tu tak kena. Lalu Allah kabulkan doa itu, ya. Semua yang ditunjuk tu tak kena apa? Tak dimurkai oleh Allah Taala. Tapi yang tak kena tu, dia akan dimurkai oleh Allah Taala. Dah tu start wujudnya. Tak ada apa-apa berubah tu, baliklah. Ya. Lepas itu bila Allah nak jadikan manusia pertama yang Allah jadikan apa? Adam. Allah nak jadikan manusia, Allah kabur pada belakang. Ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika aku bagi tahu para malaikat aku nak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Nak menjadikan manusia di atas muka bumi ini. Terkejut malaikat itu, heran dia. Lalu dia bertanya kepada Allah, qalu atat'alu fi ayyib apa? Qalu atat'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Berkata mereka, ya Allah, kenapa kau nak jadikan makhluk yang qadir di dunia ni berbunuh-bunuh aja, kenapa kadang aja, sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ni bertasbih hanya kepada kamu, mensucikan kamu aja. Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang aku nak buat, kamu tak tahu. Begitulah. Maka dia jadikan jalan manusia, jadikan Nabi Adam daripada tanah. Bila jadi Nabi Adam, diperintah pula malaikat-malaikat itu sujud kepada Adam. Ini nak pendek cerita ni. Betul kan? Cerita itu je, tak cerita yang lain. Nak pendek cerita, diperintahkan malaikat-malaikat itu sujud kepada Adam. Diperintahkan, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingat ketika aku bagi tahu para malaikat-malaikat supaya sujud pada Nabi Adam, fasajadu, semuanya sujud illa iblis, melainkan iblis. Tu bukan Azazil lagi namanya, jadi iblis. Illa iblis. Dia tak nak sujud. Kenapa? Aba wastakbar, dia ingkar lagi takbur. Wa kana minal kafirin, jadi dia kafir. Ini asalnya wujud tu. Dia tak nak sujud tu. Dia rasa diri dia bukan dia yang menjadi ahli neraka tu. Dia rasa orang lain. Dia nak wujud dulu. Dia rasa diri dia. Dia tahu dia rasa diri dia sempurna. Dia rasa diri dia tertara. Dia rasa diri dia terhebat. Bukan aku. Dia komel tu. Tu macam. Dia sosok tu.
Jadi jangan kita menjadi ujub. Ujub ni salah diri. Kita saya ngajur ni, ada aku ni, ujub itu. Teror aku ni, ujub itu. Ya. Kalau banding orang lain jadi takbur. Kalau banding orang lain, ada aku di motor, aku takbur ni. Ya. Kalau tak ada banding-banding dia seorang masuk ke diri dia teror, masuk ke diri dia hebat, masuk ke diri dia sempurna, itu namanya ujub. Bila banding orang lain, ada jadi takbur. Mana dah? Dua-dua dosa berkata. Nak ujub ke nak takbur? Tuan-tuan, mana dah? Nak ujub ke nak takbur? Dua-dua dah? Dua-dua tak ada, ya? Itu dah susah. Itu ujub, ya? Sifat ujub. Yang ketujuh, bermegah-megah. Saja nak mencari muka, nak bunyi orang. Kita saya ngajur ni. Gunakan perkataan apa? Perkataan yang cara-cara, yang hebat-hebat. Paradigma, fenomena, manifestasi, positivisi, macam-macam. Dia tenangin dengan dengarnya. Oh, anda Haji Ibrahim tu ya. Betul puji lah. Yang puji Haji Ibrahim tu anda yang gunakan perkataan-perkataan. Padahal Haji Ibrahim tak tahu apa makna. Nak dapat pujian orang tu. Nah, gunakan perkataan kata orang putih bombastik. Nah, orang putih tu bombastik. Perkataan-perkataannya yang cara-cara, yang hebat-hebat. Supaya orang tenangin dengarnya. Itu nak muka-muka. Dia ngajur tu supaya dapat dipuji oleh orang, bukan kerana Allah. Sedangkan Allah perintahkan kita apa saja buat ibadat semata-mata kerana Allah. Ya? Ada tak sifat yang terpuji namanya ikhlas? Ada tak? Suruh kita ikhlas. Jangan kerana lain daripada kerana Allah. Ya? Mesti kerana Allah. Itu bongkar-bongkar. Dalam tasawufnya, istilah tasawufnya hubbul jah. Hubbul jah, kasih kepada kemegahan. Nak megah-megah. Ya. Apa bedaan? Nak kemegahan apa-apa? Sakit hidung aja. Kenapa? Mau kembang je, sakit hidung. Tak dapat apa-apa. Itu dia nak. Cuma nak kemegahan saja. Dia puji doa. Ini orang-orang yang selalu ada hubungan dengan orang ramai. Nak kemegahan. Di antaranya ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tutup bila, tutup imam. Dia puji doa. Bila dia buat ni, kalau dia baca Quran, dia punya lagu, punya merdu sangat. Dia demok dia main, pandai tu imam dia kata main ni tak. Kita main ni okey. Ya. Saja nak tunjuk kepada orang. Dia pandai lagu, dia banyak hafalan. Dia apa? Dia hafal Quran umpamanya. Betul tak nak tahu dia main Quran dah. Dia baca ayat yang tinggi-tinggi ya. Bukan salahnya. Tapi kalau dia semata-mata kerana Allah, itu ikhlas. Memang disuruh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, kata Allah. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas, mukhlisin, dan kerana agama, jangan kerana yang lain. Jangan kerana lain daripada kerana agama. Kerana menurut perintah Allah kita buat satu ni. Itu saya ngajur. Biar kerana agama, jangan kerana yang lain. Jangan ngajur betul. Jadi mana pada hari ini tak ada dekat dengan aku ni. Apa tak menari? Tengok, apa tak menari? Apa tak menari? Tanya otak, apa tak menari? Tak kaya telur. Jadi dapat apa? Dapat telur je. Jadi malam Isya, kalau tak ada envelope pun, time saya ngajur, insyaAllah saya akan datang. Ya, insyaAllah. Tapi kalau ada, nyongin lah. Kalau ada lah, nyongin lah. Tak ada, nyongin juga. Yang mau nyongin aja, balik kosak. Tak ada ya, nyongin juga. Biar semata-mata kerana Allah. Ini nak ajar tasawuf malam ya. Biar kerana Allah Ta'ala, semayang kerana Allah Ta'ala, bersobat kerana Allah Ta'ala, berjumpa kerana Allah Ta'ala, apa saja mesti kerana Allah Ta'ala. Kaedah berusaha besar-besar. Ya, bermegah-megah, hubbul jah namanya. Kalau orang ini tahu kita boleh. Namanya hubbul jah, jin alif ha. Ha bulat ya, hubbul jah.
kasihkan kemegahan. Nah, jadi iblis dia kasih diri dia buka. Nah, bila tanya kenapa minta nasi dia berada, ana khairun min, aku lebih baik dari dia katanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Api dan tanah, api itu kuat, gagah. Api kena besi, kayu besi itu. Api kena kayu, untung kayu itu. Api kena badan manusia, api hancur badan manusia jadi debu. Sedangkan tanah, apa kena tanah? Tempat orang buang najis, tempat orang berak, tempat orang kencing, tempat orang buang bangkai, tempat orang buang mayat. Jadi mana dia menghasilkan diri kita, mana terwujud tu. Masa diri terwujud, kerana dia lebih baik daripada, bila dibanding orang lain, dia lebih baik daripada Adam, dah jadi takwa. Asalnya wujud, betul jadi takwa. Aba wastakbar, dia ingkar lagi takwa. Itu iblis kan. Asalnya azazil. Tapi bila dia ada takwa tadi, jadi kafir terus jadi. Wa kana minal kafirin. Kemudian yang ketujuh, yang 8, menipu. Nipu je saja, berdusta. Semua nipu. Cakap nipu, duit nipu, apa saja. Dia nak nipu je, berdusta. Sekarang sikit banyak penipu ni. Nipu sahabat-sahabat, menipu majikan, menipu kerajaan, menipu macam-macam dah ya. Menipu, jangan nipu. Orang yang menipu itu nanti akan dimasukkan dalam neraka. Wailul lil mukadzibin alladzina yakadzibuna biyaumiddin. Mereka itu akan dimasukkan ke wal kerana mereka suka menipu-nipu di atas agamanya. Jangan kau dia menipu. Nipu aja. Kenali sikit banyak ke penipu dalam masyarakat ni. Scammer yang banyak. Saya tak bawa kata dah terima telefon. Scam tu. Supaya nipu. Ni telefon ni. Macam-macam dia. Ada yang mengatakan, anda dikehendaki hadir di mahkamah pada petang ini pukul 5 petang kerana ada satu bungkusan yang tidak tertutup ni ya. Begitu. So hadir mahkamah. Berapa petang ini? Hari itu hari Ahad. Mana ada mahkamah buka. Yang cakap bukan orang pun, komputer. Jangan yang lain janji nombor itu. Sehingga tekan nombor 2 kan. Dia suruh tekan. Dah bagi rahsia itu, dia suruh tekan. Itu ada orang Jawa. Bila orang Jawa macam-macam dia ada apa namanya, ada masalah tu. Bungkusan tak betul dah, tak bayar ubat, tak bayar cukai, macam-macam. Hutang tak bayar, macam-macam. Ya, itu scam. Jangan banyak scam yang sekarang ni. Itu menipu ya. Yang ke-9, nifak. Nifak apa? Munafik. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufuran. Itu orang munafik. Salah satu daripada orang kafir yang Allah benci sekali ialah orang munafik. Allah marah benar orang munafik. Dalam Quran ini 3 juzuk ada cerita orang munafik. Munafik ini pura-pura beriman, tapi sebenarnya kafir. Hakikatnya dia kafir, tapi dia pura-pura beriman. Ada yang Allah cerita tentang orang munafik itu. Di antara yang berkata Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka di kalangan orang yang beriman, mereka kata kami beriman. Tapi apabila mereka kembali kepada geng-geng dia, syaitan-syaitan mereka berkata kami bersama dengan kaum. Tadi bersama orang beriman tu olu-olu aja, mustahzi'un, main-main aja. Bukan betul-betul. Maknanya dia di kalangan orang beriman macam orang beriman. Semayang sama, zikir sama, tahlil sama, selawat sama. Kalau dia tahlil tu macam nak kobo. Apa namanya bumbung tu? Minta kuat suaranya. Tapi bila dia kembali kepada geng-gengnya yang kafir-kafir tu, dia dah jadi orang macam sana ni. Dia kata innama nahnu mustahzi'un. Tadi aku olu-olu aja bersama dengan orang beriman tadi.
Inna ma'akum, aku sama dengan kamu. Ya. Wa idza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum. Apabila mereka kembali kepada geng-geng dia, mereka berkata kami bersama dengan kamu. Innama nahnu mustahziun. Tadi aku bersama orang beriman tu ocok kata-kata aja bukan betul. Nah, jadi kalau bersama orang beriman dia macam orang beriman. Bila bersama orang kafir dia macam orang kafir. Kalau orang terdahulu dia menanduk dia. Dalam hatiku hanya ada kamu. Kalau waktu karaoke dia pun karaoke je. That's the way I like it. Kalau orang Hindustan dia Hindustan je. Jangan kali kaya itu orang munafik. Dia macam sesumpah. Tahu apa sesumpah? Tahu sesumpah. Tahu sesumpah tahu? Apa? Dia boleh berubah warna. Kalau latar belakang tu kuning, kulitnya warna apa? Warna kulit. Kalau latar belakangnya hijau, kulitnya warna apa? Warna hijau. Itu sesumpah. Dia boleh berubah warna. Dia itulah munafik. Di kalangan orang beriman dia macam orang beriman. Di kalangan orang kafir dia jadi orang kafir. Nah, itu golongan orang kafir ni 4 golongan. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulqid, yang keempat munafik. Yang antara 4 itu yang paling Allah murka adalah munafik. Orang munafik paling Allah murka ya. Yang paling Allah marah. Sebab itu orang munafik terang banyak. Nah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang terbawah dalam neraka. Nah, ya. Sudah bunyi. Ya, bunyi. Okey, baru sebab. Yang 9. Ayat 10 satu lagi. Melakukan kezaliman. Dia boleh 5 senang. Yang 10 melakukan kezaliman. Dia zalim. Zalim itu melakukan dosa besar. Dia zalim ni ada zalim cara diri sendiri. Dia buat dosa besar, maka dia masuk neraka, dia zalim diri dia lah. Dia tahu dia tak haram buat juga. Kemudian zalim yang orang lain. Macam-macam lah. Nipu orang lain supaya dia tu teranaya. Zalim itu. Orang yang zalim itu tidak akan menerima hidayah dari Allah SWT. Inna Allah la yahdi qawmal zalimin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada mereka-mereka yang zalim. Ya. Yang kata orang zalim itu tidak menurut perintah Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala, maka dia terdiri dari golongan orang yang zalim. Jangan jadi orang zalim. Ya. Itu melakukan kezaliman. Ayat 11 sampai 20 bulan depan nampaknya. Banyak ni, 93 semuanya. Tak tahu berapa tahun berapa ini. Satu-satu kalau di cara saya ni. Kalau tak, saya bertukar cara. Jangan baca nanti. Tak payah terang. Tahu tak apa itu? Bila saya baca dia sama-sama logika. Itu semalam habis tak? Itulah bagi tahu saya. Kalau baca aja dah ustaz. Tak payah umur anda. Katalah 5. Tengok berapa awal lama nak ambil. Alright, sekian dulu. Dah berbunyi. Tak, saya ingat sampai pukul 12 malam. Sampai tak kan? Sabuai lah. Saya putih kan jauh lah. Mulai bersilap, bersempur, bersilap balik, bersilap balik. Rasa nak pelunjuk. Sekian lah ustaz depan. Jadi, saya putih kata ya. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, kita masuk bulan nombor 11 ya. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Sebutlah objection overruled. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada siapa-siapa ada masalah? Has anybody got any problem? Also no problem. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Saya diajar pandai, diajar dapat. Mana cari? Hanya ada di Masjid Sultan Azlan Shah, Kampung Gajah. Cuma bila tanya tak jawab. Ya, seorang tak jawab. Gimana yang hati dapat je? Tak, saya pun tak tahu ya.
Memang hobi itu pun kalau semua dapat, mungkin pandai-pandai belakang. Kalau semua tak dapat, bukan mungkin bungok. Apa? Tu gurunya bingung. Tahu tinggal tu. Dia tu tak dapat, takut tak dapat. Tu guru bingung. Jadi mungkin tak ada dapat, tak kena apa-apa. Sekian dulu contohnya perempuan. Ampun maaf. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.